Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kamu masih lagi bersama dengan cikgu. Cikgu Kuas Nizam bin Kuazmi. InsyaAllah sebelum ini cikgu bagi penerangan secara detail berkaitan dengan apa yang kamu perlu untuk menjawab peperiksaan. Dan topik-topik bahagian A yang cikgu bincangkan tadi. Bermaksud, kalau kamu tengok balik video pertama cikgu dah bagi view macam mana teknik penyoalan dalam bahagian A. Jadi di sini, hari ini kita nak lihat sedikit bagaimana teknik penyoalan dalam bahagian B. Seperti yang cikgu cakap, bahagian B ini kamu ada 5 soalan yang perlu kamu jawab. Wajib. Maksud dia, purata markah untuk bahagian B ini ialah 9 markah satu soalan. Kalau 5, 9 kali 5, 45 markah. Bahagian A 10 soalan, 40 markah. Jadi di sini, kalau kamu berjaya jawab bahagian A dengan bahagian B, kamu dah dapat 85 markah. A sudah. Macam itulah. Untuk soalan bahagian B. Kebiasaan soalan ini berkait. Kebiasaan soalan ini dari bidang yang sama. Ataupun dari topik yang sama. Contoh cikgu nak bagi bidang yang sama ini. Contoh SPM 2022. Melibatkan tajuk garis lurus. Tetapi soalan pertama dia tanya berkaitan dengan kecerunan. Kecerunan itu berada sewaktu kamu belajar tingkatan 2. Tetapi bahagian B itu berkaitan dengan persamaan garis lurus. Sama ada bidang yang sama A, B itu daripada topik yang sama. Jadi hari ini cikgu viewkan satu topik yang sama. Itu untuk topik tingkatan 4 sebab anak pelajar sekarang kita nak topik tingkatan 4 memandangkan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4. Contoh di sini untuk pengetahuan anak pelajar. Ini bahagian B tadi. Ini topik tingkatan 4. Yang ini yang cikgu cakap operasi set. Dia cakap 5A ini. Dia tulis diberi set semesta. X lebih besar atau sama 39. Dan X lebih kecil daripada 52. Di mana X ialah integer. Set J. X ialah gandaan bagi 3. Set K, faktor bagi 200. Dan set L, nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya lebih besar daripada 6. Sebenarnya walaupun tajuk ini, operasi set ini, tingkatan 4. Tetapi asasnya berada di tingkatan 1. Pengenalan set dah ditanya waktu kamu belajar tingkatan 1. Gandaan tingkatan 1. Tajuk ini tajuk yang mudah. Tetapi semua itu sewaktu kamu belajar tingkatan 1. Kalau kamu tak faham, kamu tak ada pengetahuan, apa itu gandaan 3? Macam mana nak jawab? Kalau kamu tak tahu, apa maksud faktor? Faktor bagi 200. Macam mana nak jawab? Sebab ini ditanya waktu tingkatan 1. Antara yang famous soalan macam ni lah. Gandaan bagi 3, faktor bagi 200, gandaan, faktor, hasil tambah, nombor perdana. Itu antara soalan-soalan yang famous. Asas-asas yang famous akan ditanya. Jadi kita nak lihat di sini soalannya. Soalan pertama A tersebut. Senaraikan unsur bagi J dan L
dengan menggunakan tata tanda set. Dia minta senarai, dia minta list the elements of J and L by using the set notation. Kena faham macam apa itu set notation. Maksud dia di situ. Dia minta senaraikan unsur J dan L. Tetapi untuk pengetahuan anak pelajar, bila kita nak senaraikan set J, kita nak senaraikan set K, kita nak senaraikan set L. Yang paling penting di dalam operasi set, bila melibatkan penyenaraian yang ada set semesta ini, kena senaraikan set semesta dulu. Itu key dia. Kena senaraikan set semesta dulu. Kena senaraikan universal set dahulu. Ingat cakap cikgu. Apa-apa yang ada set semesta, kena senaraikan set semesta dulu. Jadi set semesta ini kalau kita tengok, X lebih besar sama dengan 39. Jadi set semesta itu apa dia? 39, 40, sehingga berapa? Sehingga 51. Sebab 52 itu tak termasuk lebih kecil daripada 52. Ini dulu kena senaraikan. Ini simbol set semesta. Kena senaraikan dulu benda itu. Barulah selepas senaraikan set semesta tersebut, barulah anak pelajar lihat set J. Set J, gandaan bagi 3, multiple of 3. Maksudnya gandaan bagi 3 di dalam set semesta itu. Apa gandaan bagi 3 di dalam set semesta yang anak pelajar senaraikan tadi? Iaitu 39, 40, 41, 42. Adakah 39 ini gandaan bagi 3? Kalau ya, dia adalah set J. Maksudnya 39 bagi 3. Dapat tak nombor bulat? Kalau dapat nombor bulat, itu gandaan bagi 3 lah. Kalau anak pelajar yang tidak faham. Tetapi macam cikgu cakap tadi, pertama sekali, pastikan senaraikan set semesta dulu. Itu syarat utama. Maksudnya itu adalah teknik lah, teknik. Bukan kita main senarai set 3 je. Noh nak senarai set 3, 3, 6, 9. Banyak. Tetapi kita ikat dengan set semesta. Itu anak pelajar kena faham. Jadi 39 senaraikan. Lepas tu 42. 42 bagi 3 kita dapat. Kalau nombor 40 bagi 3 kita akan dapat nombor perpuluhan. Dia bukan gandaan. Gandaan ni bila kita bahagi dia dapat nombor bulat yang tepat. 39 bagi 3 dapat 13. 40 bagi 3, 13 lebih. 13 point something. Jadi dia bukan gandaan. Gandaan ini adalah sipir. Gandaan bagi 3 adalah sipir 3. 3, 6, 9. Tetapi dekat set semesta ini jawapan dia hanya ada dekat set semesta. Itu kena faham. Jadi di sini bila dia suruh senaraikan set J, kita senaraikanlah. Macam cikgu sekali kita tengok, cikgu senaraikan dulu. Daripada soalan. Dia minta J dengan L, gandaan bagi 3. Jadi di sini set J, ini tanda-tanda set. 39, 42, 45, 48, 51. Ini daripada set semesta tadi. Nombor-nombor yang ada dalam set semesta. Okey. Lepas tu dia suruh tanda L pula. L, nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya lebih besar daripada 6. Contoh 39. 3 tambah 9. Dapat berapa? 12. Jadi 12 ni lebih besar tak pada 6? Jadi, termasuklah 39 adalah nombor yang digitnya adalah lebih besar daripada 6 bila kita tambah. Digit pertama tambah digit kedua. Dapat 12. Jadi, 39 pun masuk. Jadi, kamu kena tambah macam tu. 40, 4 tambah 0,
dapat 4. 4 adakah lebih besar daripada 6? Itu kena faham. Dia kata hasil tambah digit lebih besar. Jadi di sini kalau kita tengok L itu, itulah 39. 3 tambah 9, 12. 4 tambah 3, 7. 44, 8, 4 tambah 5, 9. Kita tambah tadi. Dia lebih besar daripada 6. Jadi ini soalan nak. Tetapi sepatutnya kena buat apa? Macam cikgu cakap tadi. 39, 40, 41. Ni cikgu tertinggal 42. Senaraikan dulu. 42, 43, 44, 45 sampai 51. Jawapan JKL semua berada di sini. Tak ada jawapan tempat lain. Mesti ada dekat set tersebut. Mesti ada dekat sinilah. Dari 39 sampai 51. Mesti berada di situ. Jadi di sini untuk anak pelajar, kita senaraikan juga set K. Apa itu faktor bagi 200? Apa yang darab dapat 200? Itu faktor bagi 200. Maksud dia faktor bagi 200 ini contoh. Faktor bagi 25. Apa yang darab dapat 25? 1. 1 darab 25. Dapat 25. 2. Boleh ke 2? 2 darab berapa dapat 25? Tak boleh lah. Kalau sipir 2 ini semua nombor genap jawapannya. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali semua genap. Jadi 2 bukan faktor bagi 25. 3. Boleh ke 3? 3 kali 7, 21. 3 kali 8, 24. Tak ada. 3. Jadi 5. 5 darab 5, 25. Lagi? Sipir berapa lagi? 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksud dia faktor. Satu lagi adalah 25 lah. 25 darab 1 dapat 25. Itu maksud faktor. Apa yang kita darab, nombor yang kita darab dapat 25. Maksud dia, macam tadi jugalah. Macam gandaan tadi. Maksud dia, bila kita bahagi, mesti dapat nombor bulat. 25 bagi 1, dapat 25. 25 bagi 5, dapat 5. Benda yang sama. Jadi di sini, kita kata faktor bagi 200 untuk K tersebut. Jadi 40 darab 5 dapat 200. 50 darab 4. Nombor yang ada di sini. Nombor yang ada dekat set semesta tersebut. Jadi 40 dengan 50. 40 dengan 50. Sebab apa cikgu buat? Sebab apa cikgu cari set J, K dengan set L? Sebab apa? Sebab kita nak menjawab soalan kedua. Soalan kedua itu dia kata, lukis gambar Raja Van. Dia kata lukis gambar Raja Van. Bila dia sebut lukis, kamu kena lukislah. Mewakili set semesta. Maksudnya satu. Lagi set J, set K dan set L. Maksud di sini ada 4 set di situ. Set semesta kena lukis, set J kena lukis, set K kena lukis, set L kena lukis. Jadi untuk pengetahuan kamu, semua yang kamu nampak dekat sini tadi, yang kita buat, set semesta ini, 442 ini, yang kamu nampak di sini, semua kena terjemahkan di dalam gambar Raja Van. Kena terjemahkan di dalam gambar Raja Van. Adakah gambar Raja Van ini hanya bulat? Tak boleh bentuk lain? Persoalan cikgu. Adakah gambar Raja Van ini mesti guna duit 20 sen? Mesti bulat? Gambar Raja Van ini boleh lukis macam-macam. Tak semestinya bulat. Kotak boleh, segitiga boleh. Yang penting, mesti tertutup gambar Raja itu. Kalau macam ini, tak tertutup. Nampak tu? Ni tak tertutup.
Bila tak tertutup, kita tak kategorikan sebagai gambar Raja Van. Salah lah maksud dia. Salah. Itu kena faham. Kalau tak ada duit 2 kupang, tak ada duit 5 kupang, ada pembaris, buatlah bentuk segitiga. Buatlah bentuk segi 4. Walaupun kebiasaan dia sisi 4 itu ataupun segi 4 itu kebiasaan dia hanya diguna pakai oleh set semesta. Universal set. Boleh tak set lain nak pakai? Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita ada simbol. Simbol set semesta kita buat set semesta. Simbol P kita buat P, Q, L. Contoh dia. Tak ada masalah. Okey, jadi di sini kalau kita tengok macam mana pula kita nak lukis. Pertama itu macam mana nak lukis? Ada 4 set. Atas kreativiti masing-masing. Ada lukis set semesta dulu. Ada nak lukis set J dulu. Dia tengok J dengan L. Dia tengok 2 set. Dia tengok 2 set. Untuk lukis. Sebab ada unsur-unsur yang bersilang. Ada unsur-unsur yang bertindan. Jadi dia tengok dulu mana yang senang. Okey, J dengan L ni ada unsur yang bersilang. Maksud dia, mesti lukis dia mesti macam ni. Bersilang. Dengan bentuk yang cikgu cakap tadi tertutup lah. Macam itu. Kena lukis. Itu yang kita kata atas kreativiti. Nak lukis macam mana. Tetapi kebiasaannya, guru-guru kamu akan ajar, cari dulu yang bersilang. Lukis 2 dulu. Kemudian J dengan L bersilang. Tengok pula K. K itu bersilang dengan mana? Bersilang dengan J. Ada tak 40 dengan 50? 40 dengan 50 ni ada bersilang tak? Bila tak ada, maksudnya dia asing lah. Kalau dia bersilang lagi dengan J, letak sebelah J. Kalau dia bersilang dengan L, letak sebelah L. Kalau dia di dalam, lukis di dalam bulat itu. Itu kita panggil apa? Itu nanti balik tengok balik. Simbol C ini kita panggil apa? Macam C bentuk dia kan? Apa maksud dia? Ini simbol-simbol di dalam set yang perlu kamu tahu. Simbol ini kita panggil apa? Simbol ini kita panggil apa? Macam mana masuk persilangan? Macam mana masuk kesatuan? Itu yang cikgu nak kamu clearkan. Jadi di sini, bila dia suruh lukis, kita lukis. Sama ada, macam cikgu buat apa? Cikgu buat universal set dulu. Pesat, kotak. Next, cikgu tengok yang bersilang tadi. J dengan L. Okey, J. Sebab dia bersilang macam itulah dengan L. Lepas tu tengok lagi, ni baru lukis. Kita tak masuk lagi unsur-unsur nombor tadi di dalam gambar rajah ini. K, ini kita masuk. Bersilang dia 39. Mana lagi bersilang? 45. Lagi 48. Selebihnya DJ. K pula tak ada langsung persilangan. Baru boleh masuk unsur semua. 40 dengan 50 masuklah. Pastikan ada titik. Titik yang di depan ini mewakili sebagai unsur. Pastikan ada titik. Cikgu tak sampai lagi, cikgu dah bulat dah. Kat situ. Maksud dia, yang cikgu cakap tadi, pastikan ada titik. Maksud dia semua itu titik di depan itu mewakili unsur. Kalau tak ada titik, kita panggil bilangan. Itu beza. Tak ada titik, hilang markah. Maksud dia salah unsur. Kamu tak kenal apa itu unsur, apa itu bilangan. Maksud dia ini unsur-unsur ini kena ada dalam itu. Elements kena ada titik depan. Ini anak pelajar kena clear. Jadi cukuplah. Tadi kita dapat J itu kita senarai satu markah. Dia minta apa lagi? Dia minta L, kita senaraikan lagi. Dapat lagi satu markah. Lepas tu lukis. Lukis ini 3 markah. Maksudnya bila 3 markah, ada lagi 2 markah. Ada lagi 1 markah. 2 markah, mungkin kesilapan tak tanda unsur itu.
Maksudnya lukisan tak lengkap. Tinggallah 2 markah. Taklah kosong. Maksud dia macam tu lah. Bila pemakahan ini. Ini tingkatan 4. Maksud dia, tajuk ini kalau kamu tengok, menarik. Cikgu explain dari A sampai Z, pastikan clear. Maksud dia, kamu kena tahu senaraian. Kamu kena tahu lukis. Sekejap kita nak tengok. Ni baru A2. A1 dengan A2. Kita nak tengok A3 pula. A3 ataupun B. Dia tulis apa? B. B soalan yang sama. Tapi melibatkan jadual. Bila melibatkan jadual, dia ceritalah. Tinjauan dilakukan 300 responden. Maksudnya 300 ini paling penting. Ni 300 itu. Sebab akan diguna pakai. Lepas tu dia kata gambar raja van tidak lengkap. Maksud dia di sini dia kata gambar raja van tidak lengkap. Bila dia cakap tidak lengkap, kamu kena lengkapkan. Kamu yang kena lengkapkan. Jadi kita tengok soalan. Yes. Daripada situ 300 orang itu kita nak lengkapkan. Menggunakan lengkapkan gambar raja van. Daripada jadual itu bilangan. Bilangan itu pertama sekali untuk pengetahuan anak pelajar. Bila melibatkan gambar raja van yang tidak lengkap, ini tak ada lagi data bilangan. Kita nak isi yang mana dulu? Mana dulu kita nak isi? Kalau kamu, cikgu kamu ajar, isi yang mana? Ini persoalan dia. Bila melibatkan persilangan ketiga-tiga set. Set B, set K dan set M. Kita kalau ada, kita cari yang ketiga-tiga syarikat tersebut. Maksudnya bersilang ketiga-tiga. Di situ dulu kita tanda. Tu ketiga-tiga tu. Di mana 2 itu? Di tengah itu dulu kena tanda. Itu key dia. Itu maksudnya B, kalau cikgu tulis, B bersilang dengan K, bersilang dengan M. Itu. Kena tanda ketiga-tiga itu dulu. Next. Kita buat apa? Next. Next baru kita lihat benda lain. Apa maksud M align sahaja? Only. Apa maksud sahaja ni? Bukan saja-saja tulis. Sahaja pun ada maksud. Bila ada perkataan sahaja, di sinilah sahaja. Di luar ini semua sahaja. Itu M sahaja. Di sini K sahaja. Di sini B sahaja. Kalau semua ini set M. Nanti aku bulat tu. Kalau semua itu set M. Kalau semua ini kita panggil set B. Kalau semua itu kita panggil set K. Kalau sahaja di luar. Itu kena juga ingat. Tolong ingat bagi anak pelajar. Tolong ingat. Kadang-kadang benda ini kita lupa. Okey, jadi M saja kita tanda 63. Itulah M saja. K saja 22. Ujung itu. K dan M. Bila maksud K dan M? K dan M bersilang. Mana K dan M? K dan M, anak pelajar kena faham di kawasan ini. Ini walaupun bersilang 3-3 serentak yang cikgu lorek. Itu K dan M. B dan K, B dengan K yang ni. Yang cikgu lorek itu. Termasuk 2. B dan M termasuk 2 juga. Ini. Jadi, itulah B dan K. K dan M. Bila sebut K dan M, anak pelajar kena faham, K dan M itu berapa? 12. Tetapi 2 dah ada. Bila 2 dah ada, berapa nak bagi cukup 12? Tinggal ruang kosong itu adalah berapa? Kena kira. 12 tolak 2 adalah 10. Di situ. Sama juga B dan M. B dan M.
2 dah ambil. Semua 47. Tinggal 45. K Airlines. Cikgu cakap K itu 1 bulat K ni. K ini 1 bulat K ni. Bila 1 bulat ini, semua ada 49. Tapi dah ada 22, dah ada 10, dah ada 2. Ini melibatkan bilangan. Bilangan kita campurlah. Jadi, 22 tambah 10 tambah 2. Dapat berapa? Ataupun ambil 49. 49 tolak 22 tolak 10 tolak 2. Dapatlah K dekat situ. Semua itu yang baki adalah 15. Sama juga dengan B Airlines. 1 bulat B itu. Jadi 1 bulat itu. Yang ada dah bilangan dia 15 tambah 2 tambah 45. Keseluruhan ada 188 untuk B. Jadi tolak. 188 tolak 15 tolak 2 tolak 45. Dapatlah 126. Ini kita lengkapkan gambar rajah van ini. Ini saja. Lengkapkan. Tetapi kena fahamlah maksud tadi. Apa dia? Sahaja B dan K. B sahaja. Maksudnya B. B sahaja. K sahaja. Ketiga-tiga. Itu yang kena faham. Okey, next soalan. Hitung bilangan responden. Kita buat kajian tadi. Ada 300 orang yang tidak memilih sebarang syarikat. Dia tak pilih satu pun. Maksud dia, 188 memilih B Airlines. Syarikat penerbangan B. 49 memilih syarikat penerbangan K. 47 memilih syarikat sama ada B dan M. Maksudnya dua-dua dia pilih. Ada yang tak pilih. Bila tak pilih, 300 tadi kena tolak setiap ulas tersebut. Setiap kompartmen tersebut kena tolak. Maksudnya 300 kena tolak dengan 126. Kena tolak dengan, kita tolak dulu B. Tolak 45. Tolak 15. Tolak 2. Tolak 45. Ataupun kita ambil tadi 300. Tolak dengan 188. Sebab B. B itu 188. Itu tapi kadang-kadang kita takut confuse. Lebih baik kita tolak di dalam gambar rajah van itu. Di dalam set B, di dalam set K dan di dalam set M. Lagi tak nampak. Maksud dia tu. Sebab apa? Sekali kamu tolak K pula. 49. Jahanam. Rosak program. Sebab apa? Sebab K itu ada bersilang dengan B. Ada 15, 2. Kalau K tinggal 22 dengan 10. Itu kita kata tolak dalam gambar rajah lagi bagus. 63. Situ kita tolak. Tolak dengan 10. Tolak dengan 22. Habis. Itu yang tidak, responden yang tidak memilih sebarang syarikat penerbangan. 17. Jadi tadi kita dapat dah 5 markah. Dekat sini kita isi, kita dapat lagi. Okey, sebelum itu, sebelum cikgu bagi markah, kita tengok B3 pula. Dia kata, berdasarkan jawapan anda. Dekat gambar rajah van itu. Nyatakan bilangan responden yang diwakili oleh B tindanan. B bersilang dengan K. Ini bahasa-bahasa kampung. B intersect K. In bracket dalam kurungan. Lepas itu tindan lagi. Ataupun bersilang dengan M tanda. M tanda ni maksud apa? Maksud apa M tanda itu? Complement of M. Maksud dia complement of M. Cikgu pun kurang lupa dah sikit. Maksud dia 18 tahun. Kadang-kadang kita tak praktis. Apa maksud complement of M? Maksud dia. Di situlah M tanda itu. Kena faham. Maksud dia selain daripada M. Maksud dia kalau nak menjawab kawasan lorekan bukan M.
Senang cerita. Jadi di sini kita tengok mana B bersilang dengan K. Kalau student tengok B bersilang dengan K, kita dah cakap dah. Kalau bersilang, ini B. Contoh kita tengok B bersilang dengan K. Ini B, kan? Inilah B bersilang dengan K. Maksudnya 15 tambah 2 adalah 17. Bersilang dengan K. Di situ. Tetapi ini dia minta kawasan lorekkan. Dia minta bilangan responden. Tetapi melibatkan B bersilang dengan K. Okey, di situ satu. Lepas tu bersilang dengan di luar pada M. Jadi kita tak ambil kawasan M ni. Kawasan M ni M. Tapi dia ada M tanda. Bila M tanda, kawasan itu, bulat itu kita buang. Kita tak mau. Maksudnya kalau ni, kita tak nak bulat itu. Jadi dia bersilang lagi dengan M tanda itu. Maksudnya di luar pada M itu, situ bila bersilang cikgu lorek kiri. Maksudnya di luar. Nampak? Cikgu tak masuk pun dengan 2. 2 itu termasuk dalam kawasan M. Jadi bila bersilang, mana yang bersilang? Semua yang bersilang. Yang bersilang mesti sini dengan sini lah. Jadi jawapan dia berapa? Jawapan dia adalah 15. Jadi jawapan dia adalah 15. Habis. Jadi di sini kita tengok, inilah kalau kamu tengok tajuk ini dah clear. Dari senaraian, dari lukis kita dah explain, kita dah lengkap. Kemudian kita cari nilai, kemudian kita lorekkan untuk dapatkan nilai. Lengkaplah tajuk operasi set ini. Jadi bila kamu berjaya, tadi kita dah dapat 5 markah. Ini cikgu cakap purata 9 markah, mungkin boleh jadi 10, mungkin boleh jadi 8. Ini tadi 5, dekat mana markah dia? Okey, markah dia dekat situ 2. Kita berjaya lengkapkan. 7 dah. Kat sini 8. Kat situ 1, 9. Kat situ 1, 10. Jadi tajuk ini 10 markah yang senang untuk pelajar skor. Terutama pelajar peringkat akhir tahun tingkatan 4 lah. Ini kita kata tajuk macam ini yang cikgu nak kamu clearkan. Macam awal-awal tadi bahagian A. Siapa biasa ikut cikgu, tengok video pertama, bahagian A ini, macam cikgu cakap dekat kamu, pastikan. Pastikan. Kena faham. Topik ini nak tanya berkaitan dengan apa? Kamu kena keluarkan. Macam cikgu cakap, fungsi dan persamaan kuadratik. Pertama berkaitan dengan fungsi. Macam mana graf itu terbentuk? A itu apa? B itu apa? C itu apa? Fx sama dengan AX square plus BX plus C. C itu berkaitan dengan apa? Itu yang nak. Itu untuk pengetahuan anak pelajar. Kan? Tak susah mana pun. Kemudian habis kamu clear, lukis kamu tahu, faktor pula, punca-punca kamu tahu, punca-punca itu maksud apa kamu tahu, nak lukis kamu tahu, pintasan Y dekat mana kamu tahu, paksi simetri kamu tahu. Clear lah bahagian fungsi kuadratik tersebut. Barulah kita masuk persamaan kuadratik. Apa itu general form? Apa itu faktor? Apa itu punca-punca? Bagaimana nak tekan kalkulator? Habislah bab tu. Maksud dia di sini, cikgu nak anak pelajar tolong clearkan balik. Walaupun kamu bersama dengan cikgu dalam video ini tak lama. Tetapi cikgu dah ulas bagi anak pelajar clear. Bila dapat soalan, kita bukan sekadar menyelesaikan soalan ini. Apa lagi boleh ditanya? Itu yang kita nak. Dalam tajuk ini, apa lagi boleh ditanya? Maksud dia, bila kamu mahir teknik penyoalan yang boleh ditanya. Dalam tajuk itu, kamu clear. Itulah matematik. InsyaAllah kamu boleh dapat A+. Kamu boleh dapat A. Bagi yang lemah, kamu boleh lulus. Bagi yang lulus, kamu boleh dapat kredit. Tetapi macam cikgu cakap, pastikan matematik ini untuk kamu belajar, matematik adalah ulang dan ulang.
Tak boleh. Cikgu kamu ajar hari ni, kamu tinggal terus. Tak, kamu takkan berjaya dapat jawapan dengan baiklah. Sebab matematik ini ulang dan ulang. Kamu kena sendiri. Habis ini tengok balik, tengok balik, tengok balik. Ada soalan, tanya cikgu. Dan sepatutnya di dalam kelas kena ada penyoalan. Sebab apa benda ini berlaku? Tanya cikgu kamu. Sebab apa macam ni? Sebab apa macam ni? Itu baru betul. Jangan malu bertanya. Cikgu rasa sampai setakat ini saja perkongsian cikgu berkaitan dengan 2 video tadi. Cikgu dah bagi detail. Walaupun kita tak dapat banyak. Tetapi insya-Allah kamu boleh, apa yang kamu dapat ini, kamu boleh apply macam cikgu cakap dalam matematik ini. Pastikan buat latihan berkala setiap hari. Dari soalan mudah ke susah. Jangan terus buat soalan susah. Itu satu. Yang kedua, tolong tanya guru kamu. Kenapa macam ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Untuk mengukuhkan lagi pemahaman kamu. Jadi nak tanya itu kena study dululah. Kalau tidak nak tanya macam mana? Kan? Jadi di akhir kalam cikgu, di akhir video ini, sebelum cikgu tutup, cikgu doakan untuk anak pelajar akhir tahun tingkatan 4 MADA ini dan anak pelajar negeri Kedah amnya boleh menjawab dengan baik. Jangan stres. Buat latihan ulang dan ulang. Itu yang paling penting. Dan soalan ditanya itu jangan stres. Dan sebab benda itu adalah asas yang berkait. Tolong baca. Tolong tanda keyword. Semua ini berada dekat diri kamu. Sekiranya kamu nak A, kamu akan dapat A. Sekiranya kamu nak B, kamu akan dapat B. Sekiranya kamu nak gagal, kamu sendiri. Tak ada orang yang boleh. Itu sepatutnya kita bukan sekadar berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku dapat A. No. Sepatutnya dalam konsep berdoa itu mesti sekali dengan usaha. Usaha dan doa dan tawakal. Itu matematik. Bila dan, mesti berlaku serentak. Cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Cikgu harap kamu boleh menjawab dengan baik peperiksaan akhir tahun nanti. Sekian, terima kasih.